Halo guys, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat menjalani perintah kawalan pergerakan PKP sebenarnya dengan COVID ni guys. Okay guys, sebelum tu aku nak minta tolong hampa, tolong subscribe YouTube Putra Ashraf Channel, share dan like video-video aku untuk seluruh rakyat Malaysia tahu, sampaikan kepada rakan-rakan seluruh ahli keluarga dan seluruh rakyat Malaysia. Tolong share video ni dan tolong like Facebook aku Putra Ashraf. Malam ni aku nak bawa isu kes pelarian Rohingya. Pelarian Rohingya. Setahu aku pelarian Rohingya ni depa tak boleh buat apa-apa pertubuhan. Pelarian ni bukan dari Rohingya. Semua pelarian dia tak boleh buat apa-apa pertubuhan. Sekarang ni dah ada pertubuhan Rohingya. Kan, presiden dia pun ada dan organisasi depa pun dah ada. Hak ni salah satu kesan yang tak baik untuk negara kita. Kita tak tahu apa agenda depa. Mungkin mereka ni anasan ke yang mereka bawa daripada negara mereka untuk masuk ke negara kita. Yang ni lah yang bahaya ni. Bila ada pertubuhan ni, yang ni kesan dia. Takut, kita bukan nak minta tapi kita takut kesan yang kebanyakan kita yang ni. Bila ada pertubuhan, mereka akan ada permintaan daripada pihak mereka kepada kerajaan Malaysia. Dan yang terbaru aku baca, mereka ada minta hak pendidikan yang tersusun daripada kerajaan Malaysia kepada anak-anak Rohingya. Kerajaan tolonglah. Rakyat kita sendiri pun banyak yang tercicir lagi dalam bidang pendidikan ni, dalam skop pendidikan ni. Rakyat Malaysia pun ada yang tercicir. Contoh dia Sabah Sarawak, belah pendalaman ni banyak lagi yang tercicir. So kerajaan tolong pertimbangkan apa yang kami bawa ni. Tolong jangan terima apa permohonan-permohonan mereka. Bukan kita tak ambil di sekolah, tapi rakyat kita sendiri pun banyak lagi yang susah. Bukan setakat susah pendidikannya, makan, minum, tempat tinggal, pekerjaan. Pekerjaan kita pun dah kecil sekarang. Banyak lagi rakyat-rakyat Malaysia yang tak ada pekerjaan. So kerajaan tolong ambil berat dalam kes ni. Yang kedua, apa yang mereka mohon adalah untuk kerajaan Malaysia tidak menolak keluar Malaysia bagi masuk Sekarang Malaysia bersekat seluruh kapal-kapal yang nak masuk ke perairan negara dan melabur ke negara. Baru-baru ni ada satu dalam berita yang kerajaan Malaysia telah halau keluar, maksud dia halau keluar satu bot pelarian Rohingya yang ada dekat 200 orang. Kampung. Kita bukan suruh mereka keluar saja, kita bagi bantuan makan, minum dan kita escort mereka keluar ke perairan antarabangsa balik. Pernahlah kita fikir, kenapa daripada Myanmar mereka sanggup berjalan jauh, merentasi. Pasal apa mereka pilih Malaysia? Yang aku baca baru ni, mereka ada sindiket-sindiket perdagangan manusia yang berpusat dekat negara-negara mereka lah, dekat-dekat negara-negara mereka. Nak sebut negara ni susah sikit, tak betul susah ni, salah lagi. Yang ada memberikan cas satu orang 1,300 hingga 1,800, dan ada satu baca tu sampai 15,000 pun ada. Mereka ni lah, ejen-ejen ni lah yang bawa masuk. Sebab apa ejen-ejen ni masuk? Mesti ada dengan organisasi mereka. Mesti ada sangkut dengan organisasi mereka. Dan bila mereka masuk ke negara ni, mereka masuk dengan tiket pelarian. Mereka akan pergi buat permohonan kad UNHCR pelarian. Kad pelarian ni pula
dia ada satu keistimewaan yang negara tu tak boleh ambil tindakan atas kesalahan mereka balik ni pelarian. Dan apa yang terjadi bila dekat ni, okay, korang tengok video ni sedutan daripada berita TV3. Mereka dibenarkan masuk supaya dapat meneruskan kehidupan lebih baik di negara ini. Namun timbul dilema apabila etnik Rohingya ini seperti juga warga asing lain berluasa berniaga secara haram di beberapa lokasi. Jika warga asing lain akan lari bertempiaran apabila diserbu pihak berkuasa, tetapi tidak bagi etnik Rohingya yang seolah-olah kebal berbekalkan perisai kad UNHCR. Sedangkan mereka juga perlu mematuhi undang-undang negara ini. Ikuti tinjauan Juliana Syarin. Pasar harian Selayang sudah sekian lama didominasi etnik Rohingya berniaga secara haram di kaki lima. Ini bukan kali pertama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melakukan operasi ke atas mereka. Difahamkan, rondaan dilakukan 24 jam di pasar harian Selayang ini dengan serbuan 3 kali sehari, pagi, petang dan malam. Namun semua itu tidak cukup menakutkan peniaga berkenaan. Biarpun Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai Wilayah Persekutuan menyatakan dengan jelas warga asing tidak dibenarkan berniaga termasuk bekerja sebagai pembantu. Lihat saja gelagat mereka ini, bertempiaran melarikan barang jualan kerana takut dirampas. Tetapi tidak langsung gentar apabila ditahan. Sebabnya, apabila ditunjukkan kad UNHCR, penguatkuasa terpaksa melepaskan mereka kerana tiada tindakan boleh diambil ke atas mereka. DBKL menyediakan 754 lesen kepada peniaga tempatan di dalam pasar harian Selayang ini. Namun, bancian menunjukkan terdapat lebih 3,100 peniaga warga asing, Bangladesh, Myanmar dan juga Indonesia berniaga secara haram di luar daripada pasar ini. Dan majoritinya 1,800 adalah warga Myanmar iaitu etnik Rohingya. Tidak hanya berniaga secara haram di kaki lima pasar, keadaan tempat tinggal mereka berdekatan pasar ini juga cukup kotor. Memang saya tak setuju lah. Kalau boleh warga asing berniaga ni kena ambil tindakan lah. Tak boleh keluarkan dari sini. Bagi yang berniaga betul-betul ada tapak aja yang ada kat dalam ni boleh berniaga. Yang berniaga kat luar ni saya tak setuju lah pasal menyusahkan kita. Satu nak masuk susah, parking jalan sempit. Walaupun warga Rohingya, tapi boleh satu tempat untuk dia lah. Kalau nak sokong untuk warga Rohingya. Saya tak puas hati dan saya tak yakin dengan kualiti produk tersebut sebab banyak yang campuran. Saya yakin dengan pembelian tempatan kat dalam. Walaupun di tepi jalan lebih senang nak beli, kadang-kadang lebih murah ke. Tapi kualitinya tak. Diorang dapat barang daripada kualiti yang itu biasanya barang daripada pungutan. Rata-rata peniaga warga tempatan yang mempunyai lesen telah berniaga lebih 20 tahun turut mengeluh lambakan peniaga asing di barisan hadapan pasar menutup periuk nasi mereka. Dulu saya petai sana 12 ikat, 15 saya habis. Sekarang 5 ikat pun susah nak habis. Sebab warga asing. Orang kita pun suka belanja dengan orang asing. Tapi orang ni tak jujur tahu. Udang menjual udang di bawah dia pun menipu. Dia cakap orang Malaysia suka ditipu. Dia beli udang sekilo. Tapi 600 gram. Saya selalu tolong Melayu. Dia beli udang dulu orang tua, beli udang 3 kilo. Saya timbang, saya keluar kena esnya. 2 kilo pun tak dapat. Dek, kalau dilindungi Dek ya, memang dilindungi. Tapi kita warga kita penting dulu, betul tak? Kalau kita warga kita tak makan, dia orang makan macam mana? Tapi masalahnya, diorang ni dia ada pas pelarian. Operasi pun bila tangkap dia lepas balik. Sebab dia ada pas pelarian. Bukan untuk tiket, untuk perlindungan. Macam pelarian dia datang ke satu negara tu untuk memohon perlindungan. Tapi Rohingya ni dia pelik sikit. Dia datang dengan hasrat dia untuk menetap terus dekat negara Malaysia. Sebab tu mereka berani masuk. Sebab mungkin kawalan keselamatan kita kurang kot kan, perairan kita tak tahu, tak pasti hak tu kan. Tapi alhamdulillah lah start Covid ni alhamdulillah dah bagus kan. Depa datang sini bukan atas pelarian, depa datang sini atas nak tinggal kat sini terus, nak tinggal terus kat sini. Sebab tu depa berani kahwin dengan orang tempatan dan beranak dan terima anak, dapat anak ramai-ramai semua sampai step turn seorang pun ada kan. Anak lepas bersusun ya. Sebab depa punya target depa nak duduk negara ni terus. Sebab tu depa sampai buat persatuan. Dan aku ada terbaca satu daripada sahabat kita, Malaysia meratifikasikan Convocation Pelarian 1951 di bawah atau PBB ataupun bagi membantu pelarian dalam bidang pendidikan, first kali pendidikan.
kesihatan dan pekerjaan. Malaysia tak ada buat benda tu semua. So kenapa mereka perlu minta benda tu? Dan kenapa Malaysia nak boleh bagi? Apa yang mereka mohon? Rakyat Malaysia menolak cadangan sah taraf etnik Rohingya dari sudut pendidikan mahupun pekerjaan, serta kami rakyat Malaysia mencadang menghantar mereka balik ke negara asal untuk menjamin kedudukan rakyat Malaysia sendiri dengan lebih aman dan lebih baik. Aku nak mohon sangat kepada kerajaan Malaysia, tolong selesai Covid ni, tolong hantar mereka ni balik ke negara-negara asal mereka. Tolong, kita jangan berlembut dengan mereka. Kita tak tahu apa kemudian hari akan jadi. So kita kena prepare daripada sekarang untuk memperkuatkan balik pertahanan negara kita, pertahanan negara kita, daripada mereka ni bolos masuk. Tak kira lah daripada jalan darat ke, jalan laut ke. Tolong, demi keselamatan negara kita yang tercinta ni. Itu saja aku nak cakap, dan aku harap kawan-kawan tolong share video ni supaya sampai dekat pengetahuan kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia. Tolong support. Walaupun aku tahu mungkin ada segelintir rakyat Malaysia yang akan kecam, dan mungkin ada segelintir rakyat Malaysia yang akan marah aku lah sebab buat video macam ni. Tapi aku rasa ni untuk keselamatan dan kebaikan kita semua bersama. Okay guys, selamat malam. Assalamualaikum. Stay at home.